Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini 29 bulan 3 2020. Okey, so kita menghampiri pengakhiran bulan Mac. Okey, kita menghampiri pengakhiran bulan Mac dan kita masih lagi berada dalam kawalan pergerakan, ya. Movement Control Order. Okey. Semoga tuan-tuan berada dalam keadaan sihat walafiat, dan sebagai langkah selamat kita dikendaki untuk meminimalkan pergerakan, ya. Kalau tiada apa-apa urusan yang penting, so dinasihatkan untuk kita duduk di rumah. Okey, duduk di rumah. Okey, tuan-tuan, hari ini saya nak share sedikit untuk analisa mapping untuk pair yang saya rasa kurang popular, tetapi saya melihat ada setup, ya. Kurang popular tapi saya melihat ada signal dan setup, which is pair apa, tuan-tuan? Pair CAT JPY time frame daily, ya. CAT JPY time frame daily. Okey, seperti biasa kita akan meneliti perjalanan market. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan di sini, okey, sudah ada satu signal, which is signal extreme sell di sini. Okey, di sini ada signal extreme sell, which is MA5 terkeluar daripada top BB dan candle tu sudah pun terkeluar dari top BB, ya. Dalam masa yang sama candle dah terkeluar dari top BB. And then price turun membuat bacaan, ada membuat TP wajib tetapi price tidak naik, tuan-tuan. Price terus turun lagi dan di sini ialah arah kukuh sell. Okey, arah kukuh sell diikuti dengan momentum sell, ya. So momentum sell memberitahu kita bahawa kekuatan market untuk meneruskan perjalanan atau untuk turun makin lebih kuat. Dan price naik, dia tak pergi pun ke, dia tak touch pun MA5 high di sini dan dia terus terjun, dia terus terjun sampai ke bawah. Okey, dia terus terjun sampai ke bawah. And then di sini ada satu signal, which is signal momentum sell. Sekali lagi price turun buat momentum sell, memberitahu kita bahawa kekuatan market untuk turun masih ada. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat, kita perhatikan MA5 low sudah pun terkeluar daripada low BB. Okey, sudah pun terkeluar daripada garisan low BB. And then ada reverse candle, ada retest candle. So this one sudah pun melengkapi ciri-ciri extreme buy, di mana extreme buy memberitahu kita bahawa itu ialah signal pengakhiran sesebuah trend. Kalau kita akan berada di sini lah signal pengakhiran untuk trend downtrend lah. Okay? Signal saja, tuan-tuan, ya. Signal, bukan confirmation, ya. Bukan confirmation. And then price naik membuat TP wajib di mana di antara MA5, MA10 high. Dia tak touch pun MACD tapi dia sudah pergi kepada MA5, MA10 high. And then price turun membuat bacaan MHV buy, iaitu market hilang volume. Market hilang volume ni memberitahu kita bahawa price ataupun market tiada kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Okey, selagi mana tiada momentum sell ataupun price close melepasi low BB, selagi itu market tiada kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Okey, and then price terus naik. Okey, naik, dan ini, tuan-tuan, candle close melepasi MA5, MA10 dan juga mid BB, which is kita panggil sebagai sisa ataupun arah kukuh buy. Arah kukuh buy ini ialah signal saja, signal pertukaran trend daripada downtrend, tuan-tuan, daripada downtrend to uptrend. Okay? Hanya signal saja, tuan-tuan, signal pertukaran trend. Okay? Signal pertukaran trend daripada downtrend to uptrend. Okay? And then tuan-tuan perhatikan last Friday ataupun hari Jumaat lepas, candle turun dan close dan reject, ya. Reject MA5, MA10 low. So di sini telah berlakunya satu setup, which is setup apa, tuan-tuan? Setup potensi re-entry buy setelah berlakunya signal arah kukuh buy. Okey, arah kukuh buy. Okey, jelas, ya, tuan-tuan? Okey, kalau kita perhatikan di sini, kalau tuan-tuan filter di time frame besar, ya, di time frame besar seperti di weekly ataupun di even di monthly, actually major trend masih lagi berada dalam keadaan downtrend, ya, masih lagi berada dalam keadaan downtrend. So PF weekly masih lagi berada dalam keadaan downtrend. So lihat, so actually setup ni ialah kita ada signal, kita ada, tapi setup ni agak berisiko juga, ya. Kenapa? Tentu kerana kita tahu bahawasanya di TF-TF yang lebih besar masih lagi
major trendnya is downtrend. Mungkin setup ini setakat pullback saja ataupun setakat retracement saja ataupun sekadar correction saja. Tapi kita tak tahu itu, kita tak tahu. Tapi kita tahu bahawasanya di sini di daily CF CAT JPY kita sudah ada setup potensi re-entry buy setelah berlakunya signal arah kukuh buy. Okay. So actually setup ni agak berisiko, agak risky kerana dia tak follow major trend. Dia tak follow major trend. So agak berisiko. Tetapi kita sebagai forex trader kita kena jaga-jagalah sama ada untuk memilih untuk masuk ataupun tidak. So itu bergantung kepada risk management kita, risk and reward ratio. Okay, sama ada berbaloi ataupun tidak kita melakukan open posisi, ya tuan-tuan, open posisi. Okay. So kita menjangkakan setelah berlakunya setup potensi re-entry buy di sini setelah berlakunya signal arah buy. Okay. So macam mana trading plan ni tuan-tuan? Okay, trading plan ni seperti biasa kita akan melakukan trading plan berdasarkan analisa multi time frame, multi time frame. So di TF pertama, which is TF daily, sudah ada potensi re-entry buy setelah berlakunya signal arah kukuh buy. And then kita hanya menunggu di TF kedua, which is H4, untuk membuat arah kukuh buy. Ataupun kita menunggu di TF ketiga, di lower triangle, which is H1, kita akan tunggu arah kukuh buy ataupun momentum buy sebelum kita melakukan entry buy di mana? Di MA5, MA10 low. Ataupun tuan-tuan boleh aktifkan penggunaan kod BBMA multi time frame, which is ada REE, re-entry, extreme, ataupun REM, re-entry extreme MHV, ataupun REE, re-entry extreme. Terpulang kepada tuan-tuan ni. Okay, untuk terpulang kepada tuan-tuan untuk pakai which ever pun setup BBMA multi time frame untuk mencari entry yang terbaik, ya, berdasarkan analisa masing-masing. Okey, kita sudah ada trading plan untuk melakukan entry. So, kita perlu ada trading plan untuk melakukan exit plan kita. So, apa exit plan kita, tuan-tuan? Yang pertama sekali, yang paling penting, kita perlu cut loss. Okey, sekiranya TF1, which is H1, membuat bacaan momentum sell setelah berlakunya arah kukuh buy ataupun momentum buy di H1. Okey. So, kita perlu cut loss sekiranya di TF pertama, which is H1, membuat bacaan momentum sell setelah berlakunya arah kukuh ataupun momentum buy di H1. Contohnya, kalau kita ada buka posisi ataupun open position di H1 setelah berlakunya arah kukuh buy, so kita tunggu di MA5, MA10 low. Bila ada rejection, kita melakukan entry. Tetapi tiba-tiba market turun membuat bacaan momentum sell. So, secara SOP-nya, kita kena cut loss. Okay? Kita kena cut loss kerana apa? Kerana money management is a very, very important things dalam forex trading untuk kita kekal konsisten dalam forex trading. Okay. So, cut loss sekiranya TFH1 membuat bacaan momentum sell setelah berlakunya arah kukuh ataupun momentum buy di time frame H1. Okay. And then nombor 2, TP mengikut risk and reward yang bersesuaian. So, bak kata saya ataupun senang kata, TP ialah mengikut sesedap rasa tuan-tuan, ya, bergantung kepada risk and reward tuan-tuan, risk and reward yang bersesuaian. 1:1.5 ke ataupun 1:2 pun dah cukup baik. Okey, dah cukup baik. And then yang paling penting, entry ataupun lot sizing, open position perlulah mengikut kekuatan akaun masing-masing. Ini paling penting, ya. Kita kena protect kita punya equity, ya. Kita kena protect kita punya modal. Okey. So, kalau mengikutkan trend plan di sini, okay, so diharap tuan-tuan boleh filter dengan analisa masing-masing, ya. Kerana apa? Kerana analisa ini hanyalah berbentuk mapping sahaja, ya, berbentuk mapping sahaja. Kita sudah sediakan trading plan, exit plan, dan tugas kita adalah untuk mencari setup ataupun entry yang terbaik dengan menggunakan bacaan BBMA multi time frame, ya. So, perlu diingatkan untuk melakukan entry perlu ada signal dan setup, ya. Bila dah ada signal setup, baru kita mencari entry yang terbaik, dan kita perlu cut loss sekiranya di TF H1 ataupun di TF ketiga H1 membuat bacaan momentum sell, ya. Okay.
So, setakat itu saja daripada saya. Semoga analisa ini dapat membantu tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh filter dengan menggunakan analisa masing-masing. Perlu diingatkan bahawa analisa mapping ini hanya berbentuk mapping saja, dan analisa ini signal dan setup ini ialah agak berisiko tinggi. Kerana apa? Kerana kita lawan trend, which is di time frame weekly dan monthly, keadaan trend masih lagi berada dalam keadaan downtrend. So tuan-tuan perlu plan betul-betul, and then perlulah mengikut risk management ataupun risk and reward yang bersesuaian dengan akaun tuan-tuan. Okay, setakat itu saja daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.